Hakikat sebenar kita mana ada. Tetapi hakikat sebenar yang ada tu Tuhan. Dia zahirkan diri dia. Dia zahirkan, dia tajallikan diri dia. Hayat dia, kudrat dia, iradat dia, sami' dia, basar dia, dia zahirkan dalam penciptaan kita. Kalau begitu, yang ada sebenar ni, yang ada sebenar yang kita nak tengok dengan mata kepala, nak rasa, nak dengar ni, siapa dia? Dia lah. Mana dia? Mana dia? Duk abang dia ni mana dia? Mana dia? Dekat saya. Kita tu lah. Sebab tu saya kata pernah ke tak ada. Okay. 88 dalam 88 dalam perut mak 87. Tulang sulbi ayah. Apa nama Bukhari. Dalam 87. Bukhari jawab 87. Tang mana 87? Dalam tulang sulbi ayah. 86. Sudah. Tak tahu Ustaz. Mana boleh tak tahu lah ni ada, tak tahu, jawab tak tahu. Tak boleh jawab tak tahu. Bila tak tahu makna tak ada. Yang saya nak abang kata ada, mesti tahu. Macam mana boleh tak tahu sekarang kalau tak ada? Nak tahu sekarang ni macam mana boleh nak tahu sekarang kalau kita tak ada? Tetapi kenyataan ada tu kenyataan bukan kita punya, dia punya. Tetapi tempat tunjuk dia tak tunjuk dekat gunung, dia tak tunjuk dekat awan, dia tak tunjuk dekat laut, dia tak tunjuk dekat bulan bintang, dia tak tunjuk dekat matahari, dia tunjuk kat apa? Dia dekat diri saya lah Ustaz. Diri Bukhari. Lah ni kalau Bukhari tak ada, bulan ada? Tak ada lah Ustaz. Siapa yang tak ada betul-betul? Depa kan kita? Depa. Sebab tu Bukhari tak pernah tak ada. Okey. Cuma ada Bukhari sekarang ni kenyataan dia. Pasal apa dia tak boleh tunjuk diri dia? Dah dia tunjuk lah ni tapi dalam bentuk sifat. Diri zat siapa pun tak tahu. Dia tutup pengetahuan kita dari zat tu. Kalau kita boleh tahu zat kita tak duduk sini lah. Okey. Lah ni bila orang tanya Bukhari, hang ada ke tak ada? Ada lah Ustaz. Bila dia tanya, bila? Tak ada bila Ustaz. Tak ada bila. Dia bukan ada bila. Sebab apa dia tak ada bila? Sebab dia qidam. Dia sedia. Okey. So, jadi Ustaz, inilah dikatakan ingatan Tuhan tu. Maknanya Ya. Inilah ingatan dia tu. Wujud ni. Maknanya saya ada dalam ingatan dia dulu. Ya. Bukan ada awal, tak ada awal. Ada dah. Nak abang guna. Dia bukan ada awal tu, tak ada awal. Dia ada lagu tu dah. Lagu tu dah ada dari dulu, kini dan selamanya. Tak ubah lagu tu dah. Kenapa saya tak sedar? Maksud saya. Macam mana nak sedap nak belek benda lain? Okey Ustaz. Bukhari tak pernah tak ada dan takkan tak ada. Tetap ada sampai bila-bila. Dalam pengiraan bila-bila, tapi dalam Tuhan tak ada bila. Okey. Dan Bukhari sebenarnya ada ke tak ada? Ada Ustaz. Macam mana Bukhari boleh tahu kata Bukhari ada? Macam mana tahu kata saya ada? Kena saya tahu saya kata ada. Sebab saya rasa saya ada. Tak. Sebab kalau Bukhari tak ada macam mana nak tahu ada? Bukhari kalau tak ada, macam mana nak tahu kata ada? Betul Ustaz. Next. Minta maaf, tahun ni dia internet apa. Okey, saya banyak Ustaz. Sama Bukhari sama. Okey, tu Ustaz berdengung sikit. Masya Allah. Jadi Ustaz wajib ada Ustaz dah. Wajib, mustahil tak ada. Tahun ni lah dia yang mengaji ilmu sifat 20, wajib ada, mustahil tak ada. Yang ada siapa? Hang lah. Hang tak ada nak cerita apa.
Hang biar betul sikit. Ha, nak cerita pasal Tuhan tu tak apa diri hang, kenyataan tu. Wajib ada, mustahil tak ada. Okay, next. 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 Tanya. Tuan-tuan tanya. Tanya. Nak kena labuh tang mana pun tak tahu lah malam ni. Tapi tanya. Jen teruk, Ustaz. Tanya bagi faham. Kita mai ke dunia. Untuk apa? Untuk nak tahu kata yang ada ni sebenarnya kita. Untuk nak tahu kata yang hebat ni sebenarnya kita. Untuk nak tahu kata yang sangat sempurna ni sebenarnya kita. Pandanglah tak mana pun. Nampak kesempurnaannya, tak nampak lain. Siapa dia punya? Dia punya lah. Habis ini kita ni menikmati. Dia punya, kita menikmati. Dia menikmati tak? Dia nak menikmati buat apa benda tu diri dia nak mati orang. Kita lah menikmati. Okey Ustaz, soalan. Jadi kalau kita bicara pada kaedah Ustaz, adakah kaedah rasa tu yang paling cepat Ustaz? Ya, kena ada hak tu lah, hak tu keistimewaan. Sebab semua benda dia dah rasa, cuma dia tak diletak dengan tahu. Jadi rasa dia tak ada nilai. Kita ni ada rasa, Tuhan letak dengan tahu. Oh, bernilai sangat rasa tu. Baik. Okay, next. Ada 32 orang. 33. Okay. Ya Allah. Soalan. Meletup jugalah grup ni lagi. Okay, soalan. Soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa gerangan? Ustaz. Akmal. Ya, Mal. Saya nak tanya, kan saya pernah dengar kuliah Ustaz yang Ustaz kata Tuhan ini dikenali dengan sifat kehambaan Ustaz. Apa dia? Tuhan ini dikenali dengan kita bersifat dengan sifat kehambaan kan? Dikenali dengan sifat kehambaan. Oh, kita Dengan mengenal kita. Tuhan dengan sifat kehambaan kita. Okey. Ya. Maksudnya Kemudian? sifat kehambaan ni maksudnya apa? Akhlak Muhammad ya Ustaz? Ya. Betul lah. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia ciri-ciri akhlak tu? Akhlak tu terlalu umum. Pengkhususan ciri akhlak tu macam mana? Yang empat tu apa? Bukan. Cuba sebut. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Okey. Nak dapat sidik, amanah, tabligh, fatonah tu nak tengok hak mana? Dia berdiri sifat tu setelah kita tengok diri kita yang macam mana? Kita yang lemah lah. Kena tengok diri lemah tu. Sebab lemah tu lah hamba. Kena tengok diri jahil. Kena tengok diri fakir. Dan kena tengok diri yang hina. Baru timbul amanah, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik ni benar. Macam mana dia nak membenarkan Allah kalau diri dia sendiri dia tak benar? Apa dia? Lemah dia tu dia tak benar. Dia tak membenarkan diri dia yang lemah. Dia duk rasa dia kuat. Dia duk rasa dia wujud. Dia duk rasa dia ada. Dia duk rasa dia berkemampuan. Macam mana nak wujud amanah? Macam mana nak wujud benar? Kalau diri lemah tu dia tak tahu. Apa dia lagi? Diri jahil. Dia kena tahu diri jahil dia tu. Macam mana? Dia kena tahu kata dia tidak mengetahui. Dia diberi pengetahuan.
Dia tak pernah tahu, dia diberitahu. Kalau dia tahu bermakna dia berdiri dengan tahu dia sendiri ya. Sedangkan dia berdiri dengan pengetahuan yang diberi Allah. Tuhan bagi kat dia menikmati. Dia kena tahu tentang lemah, tentang jahil dia. Tentang hina dia tu, dia kena tahu sungguh. Baru tertegak sifat kehambaan dia tu. Kalau tidak dah. Macam mana pula dia boleh tahu kata dia lemah? Sebab dia sangat mengetahui tentang Allah itu maha kuat. Dia tahu tu. Dia tahu kata Tuhan tu sangat-sangat kuat, maha gagah. Dia tahu dan dia boleh rasa kehebatan, kegagahan Allah. Sehingga rasa tu mewujudkan sifat lemah dia tu. Dia boleh merasai dia lemah. Kerana dia teruja melihat kepada kekuatan Allah. Macam mana dia tahu kata dia jahil? Sebab dia melihat Tuhan tu terlalu alim. Sangat alim. Alim yang bukan nak dikira-kira, yang bukan nak ditengok-tengok dah. Alim betul. Maka keterujaan dia tu menjadikan dia rasa diri dia cukup jahil. Dia kena tengok yang ni baru boleh wujud kehambaan, baru boleh duduk atas sifat hamba seperti Muhammad Rasulullah. Tu lah. Okey Mal? Ya, baik. Ustaz. Okey. Baik. Okey, soalan Ustaz. Ya. Bertemu ni yang macam mana Ustaz? Abang sikit Ustaz, bagi terang tu Ustaz. Macam mana nak bercakap kalau tak bertemu? Betul tu soalan tu. Terima kasih Kak. Terima kasih. Betul ya soalan tu. Macam mana nak mendengar? Macam mana nak mendengar kalau tak bertemu? Kalau tu pernah tak bertemu? Mana ada ruang tak bertemu? Setiap hari bertemu. Baik. Terbaik. Soalan. Tanya, soalan bagi kena labuh sikit. Tanya. Tanya pergi menyorok di dapur. Biar kena labuh tak dengar. Ustaz, bagi sikit tip Ustaz. Tak bagi lalai ni Ustaz. Okey. Pertama, tak mau bagi lalai ni kena ada perasaan. Kena ada perasaan seorang hamba. Apa dia? Tawakal. Dia kena ada tawakal tu. Tak ada tawakal, lalai mesti sampai. Dia tak ada serahan. Dia duduk atas kehebatan diri dia. Sebab tu tawakal itu elemen bagi sifat orang muttaqin, bertakwa. Dia kena ada tawakal, penyerah. Pasal apa? Dia menyerah, dia melihat kepada kehambaan dia. Dia lemah. Dia tak serah macam mana. Dia tak boleh bawa hidup dia. Dia tak boleh bawa hidup sebab dia lemah. Maka selalulah keadaan menyerah. Macam mana dia nak menyerah kalau dia tak kenal? Dia mesti balik kepada makrifah, dia mesti kenal. Dia tak kenal, dia tak boleh serah. Nak takut dekat ular tedung selah, kena tengok ular tu dulu. Kena kenal dia, baru boleh takut. Kan? Orang sanggup masuk hutan cari benda nak jual. Korek tanah cari logam nak jual. Korek tanah cari minyak nak jual. Kenapa? Kerana orang kenal duit tu. Orang tahu duit tu, dia tahu nilai, dia tahu duit tu dia mesti buat sebab dia kenal. Maka nak sampai kepada tak lalai kepada Tuhan, kenal itu nombor satu. Dia kena ada penyerahan bulat. Lepas tu dia kena ada sifat yang sederhana, dia tak boleh melampaui. Dia kena ada sederhana lah hidup. Sebab sekali lagi kalau dia melampaui dia mesti lupa. Dia lebih jadi lupa. Dia lupa dah pencipta dia lupa kekasih dia lupa dah teman hidup dia terlupa dah yang sangat menyayangi dia lupa. Kerana apa? Kerana dia melampaui. Lepas tu kena ada sifat rendah diri. Dia ada sifat tawaduk, rendah diri tu. Macam mana nak rendah diri? Dia duduk belek diri dia, zahir dan batin. Apa dia? Diri yang dikutip daripada sampah sehingga menjadi sempurna. Maksudnya, diri yang dikutip daripada tak ada, dia buat sampai sempurna.
Jadi dia tetap memandang kepada diri dia yang hina. Maka rendah diri akan timbul. Maka jadilah orang yang selalu ingat kat Tuhan sebab dia tahu dia rendah. Dia tahu dia lemah, dia tahu dia jahil. Bila sampai macam ni, semua orang dia tengok mulia dari dia. Sampai macam ni, semua orang baik dari dia. Dia tak ada musuh, dia tak ada musuh. Dia cukup takut diri dia menyusahkan orang. Dan Baik. sampai tang ni juga. Ada satu lagi. Nak dapatkan tak lalai ni, kena ikhlas dalam hidup. Buat bukan kerana yang lain, buat sebab nampak dia, buat sebab kenal dia. Barulah boleh ingat. Kalau tidak, haprak macam tu. Baik. Okey. Soalan lagi Ustaz. Silakan. Boleh tak pakai selendang dia ni Ustaz? Kadang-kadang melampau kan? Kena jadi panglima perang pakailah. Kalau jadi orang biasa usah pakai. Okey. Tapi Nak kadang-kadang pergi perang melampau. Melampau tak boleh Melampau tak boleh. Bukan baju kita, pakai baju kita sudahlah. Okey. Lepas tu pakai baju orang, lepas tu belagak tu. Bagi penampak ni tahu. Kalau pandai pulang tak apa Ustaz lah. Pakai batu bagi melingkup. Batu abang dia punya. Banyak cantik. Okey. Bye. Okay, next. Soalan. Soalan. Tak Malu tahu dah nak- Ustaz Wei nak tanya apa. Ada Muhammad, abang, saya tak ada soalan, nak dengar suara Ustaz je. Ni dah dengar. Sebenarnya Muhammad, dengar baik-baik ni. Sebenarnya Muhammad rindu kat Tuhan, bukan rindu kat saya. Tapi pasal tajalli tu terang kat saya, lepas tu main kat saya. Allahu Akbar. Nak peluk Sebenarnya- tangan tak sampai Ustaz. Tak sampai. Hmm. Peluk diri. Peluk diri tu yang paling dekat. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ya saya. Saya nak tanya soalan Ustaz. Ya saya. Silakan. Boleh betul ke kalau kita ni menginginkan pada yang lain melebihi daripada Allah cemburu? Ya, sangat-sangat betul. Kita mau dekat benda lain, melebihi mau kat Tuhan. Sangat-sangatlah cemburu Tuhan tu. Sebab benda lain kita mau tu pun tempat dia sembunyi. Kita tak kenal, kita kenal benda lain. Sian. Okay, terima kasih Ustaz. Baik. Okay, next. Soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Shanas ni. Siapa gerangan? Shanas. Ya, Syana. Silakan. Okey Ustaz, kalau Tuhan ni nak kenalkan diri dia Ustaz kat kita, soalan saya kat tu, kenapa dia perlu ada syariat, hakikat, makrifat ni semua Ustaz? Kenapa dia tak direct dia terus kenalkan diri dia? Kalau direct dia tak popular, sebab dia popular dia tunjuk banyak tingkat. Dia multi purpose vehicle. Dia barang mahal Ustaz lah. Dia barang mahal. So dia bagi orang tu berfikir banyak lah maksudnya kat situ ke? Ya, sebab dia nak tunjuk kat kita tu nilai akal. Dia bagi orang rasa tu nilai rasa, dan semua tu tak ada nilai. Yang ada nilai hang je kat aku. Jadi kalau kita pakai apa pun sama sedikit, kalau kita kenal dia dah sampai lah tu dah. Dah sampai Masalahnya kita kenal sampai tahap mana? Ada level lagi tak? Alamak. Betul tu. Orang sebut kenal ni, ramai orang sebut kenal sampai macam mana? Itulah level tu yang tu macam mana Ustaz? Abang dia, aku kenal ni rupanya nilai kenal aku ni adalah sampai ke tahap aku tak kenal rupanya. Okay. Kenal sampai tak kenal Ustaz lah. Dah. Aku kenal rupanya.
Dalam tahap aku betul-betul kenal ni kerana aku ni sebenarnya tak kenal. Oh, baru kita boleh kenal Ustaz sebab kita tak kenal tau. Kalau Barulah kenal tu ada pasal tak kenal. Macam mana Syahnas nak tahu busuk kalau bukan ada wangi? okey. Faham. So, erti kata lain tu, itu untuk kita punya pemikiran lah. Dia bagi berperingkat-peringkat tu untuk kita punya pemikiran sampai ke destinasi. Ya. Tidak tak ada nilai. Tidak tak ada nilai. Malaikat semua tak ada nilai sebab tak sampai had ni. Okay. Malaikat, jin semua tak ada nilai sebab peringkat ni dia pun tak ada. Peringkat kenal ni ataupun peringkat berfikir Ustaz? Peringkat boleh berfikir. Boleh berfikir, boleh fikir. Boleh berfikir. Okey. Okay, next. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa dia? Hakim ni Ustaz. Ya, Hakim. Maksudnya erti kata makin faham makin tak faham. Makin faham makin tak faham tu betul ya Ustaz? Ya. Tingkat ilmu hak paling tinggi adalah jahil. Okey. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Sama Hakim, sama. Ambil sebiji. Again. Okay, next. Tanya. Tanyalah Ustaz. Ustaz. Ya ni. Orang pelik tengok kita bahagia macam mana tu Ustaz? Dia pelik sungguh tengok. Pelik macam mana tu? Dia heran kau macam mana? Dia heran. Hampa ni pasal apa? Pasal apa dia heran? Pasal keimanan dia pada Allah tak cukup mantap. Kalau dia beriman sungguh pada Tuhan, dia bersyukur. Tapi dia tak beriman betul. Dia heran. Bila dia heran, dia melemahkan Tuhan yang boleh membuka hijab, memberi kebahagiaan pada hamba-hamba dia. Dia melemahkan Tuhan. Right. Dengan heran yang ada kat dia. Baik. Soalan. Next. Soalan. Ustaz cerita sikit Ustaz, neraka syurga ni Ustaz, macam mana sebenar? Siapa yang hidup dia berfikir, merasai, siapa yang hidup dia mengetahui, memahami, siapa yang hidup dia dapat mengesan Allah Ta'ala, itulah syurga. Siapa yang hidup dia tak memahami, tak mengetahui, tak dapat mengesan, tidak dapat memaklumi tentang Tuhan, itulah neraka. Jadi bab nikmat dengan azab tu macam mana pula Ustaz? Tu nak tunjuk kepada nilai tahu dengan tak tahu. Lah ni Syahnas kata apa Syahnas apa dia? Betul, Syahnas Ustaz. Okey Syahnas. Syahnas mampu ke terima neraka kalau titik lilin jatuh atas tangan pun sakit? Pastinya tak. Saya cakap pasal neraka, pasal apa tak mampu pun. Kenapa pergi bercakap satu benda yang kita tak mampu, sedangkan benda yang mampu kita boleh pergi. Apa dia? Mengenal Tuhan. Siapa yang duduk dengan Tuhan, siapa yang mengetahui tentang Allah, adakah dia akan diberi rasa dengan neraka? Pastinya tidak. Sekarang ni nak tahu neraka tu apa, hang lupa kat Tuhan, neraka lah tu. Okay. Soal azab cerita lain. Soal kita lupa kat Tuhan tu, nilai neraka tu. Okey. Clear tak? Clear sangat. Lah ni tengok nak. Macam mana nak ingat kat Tuhan semayang, tapi semayang. Adakah semayang tu boleh ingat kat Tuhan? Adakah orang semayang boleh ingat kat Tuhan? Atau semayang dia ingat benda lain? Selalunya ingat benda lain. Habis tu tak neraka lagi walaupun lah semayang. Tuhan sumpah dah, fawailul lil musallin, celaka orang yang semayang. Okay. Apa dia tu? Hang bukan ingat kat aku. Hang tak ingat kat aku. Hang semayang ikut. Hang semayang kerana hang tahu semayang tu macam tu je.
Hang tak tahu apa nilai, hang tak tahu di mana yang kata nilai solat sebenar hang tak tahu. Maka sembahyang akan jadi kecelakaan untuk hang. Pawail, aku buh hang dalam neraka wail. Siksaan orang yang dalam So jadi kesimpulannya kat sini, kita tak kenal Tuhan ni adalah neraka yang paling bawah dan kita kenal Tuhan adalah syurga yang paling atas. Betul? Ya. Macam itulah dia punya kesimpulan, betul tak? Macam tu lah. Okey. Lah ni seronok dengan apa? Seronok dengan Tuhan ke seronok dengan syurga? Kalau dah kenal Tuhan tu seronok dengan Tuhan lah. Dulu seronok dengan syurga. Tuhan kata kita seronok dengan syurga, tu lah neraka. Benar dah. Kena. Sedai. Ustaz, soalan. Ya. Apa hak hamba kepada Allah dan apa hak Allah pada hamba? Kalau hak hamba pada Allah, jaga jangan ada benda lain. Okay. Dan bila hamba menjaga tak ada benda lain, maka itulah hak Allah pada hamba. Bila hamba menjaga tak ada hak lain, maka tu hak Allah pada hamba. Itu satu lapis lapis biasa, lapis betul, tak ada hak, satu hak je. Tapi nak cerita kena habaq macam tu Ustaz dah. Kena abang tu lah. Kena habaq. Tidak dia tak jaga susila dia. Baik. Sebab tu Muaz Jabal habaq apa, boleh tak aku nak habaq kat ni dekat orang lain. Nabi habaq apa? Nabi, jangan. Jangan. Sekali depa tak sembahyang, depa tak buat amal. Itu hari kuliah kita hak lepas saya kata tang ni saya tak mau abang, apa dia tapi saya tak mau abang tu. Tentang rahmatku telah mengatasi kemurkaanku. Tapi tak mau abang. Okey. Baik. Okey, ada lagi soalan? Legal tanya. Tumpang kita boleh bersembang ni. Sembang kan? Sembang. Dalam ni sembang okey sikit depa. Tak ada nampak apa. Kena pun taklah lorak sangat. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Syafiq. Ya Syafiq, silakan. Ustaz nak tanya pasal tawakal ni Ustaz. Dia datang sekali dengan usaha ke macam mana tu? Boleh terangkan Ustaz? Usaha tu dah tawakal. Kita sebut dalam bahasa je usaha, dia tawakal. Bukan usaha lain, tawakal lain. Usaha itu sendiri adalah tawakal. Usaha itu tawakal. Jadi siapa kata usaha tawakal sing salah Baik. Contoh. Saya bagi contoh. Syafiq. Ya Ustaz. Syafiq pergi tidur malam. Menyerah dah. Berserah. Apa bukti menyerah? Tak dengar Ustaz, sekali lagi Ustaz. Pergi tidur malam menyerah tak? Tawakal tak kat Tuhan? Tawakal kepada Tuhan Ustaz. Apa bukti kata Syafiq tawakal kat Tuhan ketika pergi tidur? Jam. Kunci rumah tak mau bagi pencuri masuk. Tak. Itu cerita lain. Cerita diri kita yang tawakal ni. Diri kita. Lena elok Pilih lena elok tu. Apa dia tanda kata tawakal tu macam mana? Baik. Ustaz nak tanya Syafiq. Syafiq boleh tahu tak dalam tidur tu Syafiq boleh mati? Tak tahu. Syafiq tak kata dalam tidur tu Syafiq boleh mati kalau Tuhan nak bagi mati. Tahu tak yang tu? Tahu. Tahu. Pergi tidur juga kan? Tidur juga. Pasal apa tidur juga? Pasal tawakal lah. Tawakal. Apa perasaan ketika tu? Tak ada rasa takut. Kalau tahu kata malam tu nak mati, nak tidur tak? Tak. Tu tawakal. Aduh. Kena.
Sebab selama ni Ustaz rasa tawakal tu kita duk reka. Kita duk Reka. reka. Ha. Dia tak pernah dia reka. Dia tak Ha, tahu dia kata reka. dia nak tarik nafas tu dia tawakal dah. Dia nak buih nafas tu dia tawakal dah. Tawakal dia nak tarik pun tak berani, nak buih pun tak berani. Okey Ustaz, ada soalan daripada Khairuddin. Ya Din. Okey, macam mana nak capai solat yang tak lalai tu Ustaz? Okey. Cuba tengok pernafasan kita yang tak pernah putus. Kerana Tuhan tak pernah lalai kat kita. Cuba tengok tu kakak. Barulah solat tak lalai. Malu. Nak kata Allahu Akbar tu malu. Nak angkat takbir tu, nak kata Allahu Akbar malu. Kerana kita tahu Tuhan tak pernah lalai daripada kita sehingga kita boleh sebut nama dia. Maka tu baru solat yang betul-betul ada khasyi'in. Dia ada solat fa'ilun, solat ba'inun, solat khasyi'in. Nak khusyuk macam mana kalau kita tak nampak dia duk bagi, tak nampak dia duk tolong, tak nampak dia duk jaga, tak nampak dia duk pelihara. Nampak kita je buat. Nak khusyuk macam mana? Cuba nampak dia duk urus, dia duk takbir, dia duk jaga, dia duk bagi, dia duk buka hati kita. Cuba tengok yang tu. Tentu ada khusyuk. Pasal apa? Mesti terbit malu. Kita ni selut, dia jaga kita sampai bersinar. Kita ni hampas, dia jaga kita sampai ada nilai. Tak ada dua muka. Baik. Okay, next. Soalan. Oi, deras bunyi motor. Oh, aduh. Aduh. Tuan-tuan ada soalan silakan. Tak berani tulis kat Lee, bagi Lee tanya. Sebab saya kena orang. Wajib pun. Okey Ustaz. Okey, Cun. Baik. Testing. Okey, Ya, silakan. Okey, soalan Ustaz, bagi panas sikit Ustaz. Ustaz. Mana Ustaz? Ustaz. Bali suka kasih panas ni. Mana Ustaz? Ustaz. Hilang dah. Hilang Ustaz. Ada nampak Ustaz? Tak ada. Tak ada. Ustaz lah. Hello Ustaz. Putih ke? Sekejap. Tengok. Putus dah mana? Putus ha? Masa putus tu, Ustaz tak ada. Okey, sekejap. Cuba kau Ustaz ada. Hello. Ustaz. Okey, soalan Ustaz. Setengah orang dia claim diri dia kenal. Okey, tapi dia sentiasa duk nampak salah orang lagi ni. Macam mana ni Ustaz? Pasal dia tak kenal. Duk belik lagi salah orang ni macam mana Ustaz? Tuhan kata aku mai kat hang dengan buruk sikit dan dah hang cerca aku. Aku mai kat hang dengan busuk sikit dan dah hang cerca aku. Hang kata hang kenal aku. Hang ni bangau tu. Hang tak kenal aku banyak. Maka tu antara tanda Ustaz nah. Ya, tanda dia. Tanda nah. Klaim kata kenal, Tuhan kata aku mai kat hang dengan budak kecil. Wah, hang tak kenal aku.
Baik. Aku main kat orang tua hang tak kenal aku. Hang kata hang kenal aku. Hang ni mangkap. Mohon kuat lah Ustaz. Bohong sangat kuat. Mohon kuat. Okey, soalan. Sengak habis dah Ustaz. Syahid. Syahid habis. Kalau tak ada apa-apa Ustaz, kita sambung Ustaz. Baik. Syarah yang ke-53. Kata pengarang Al-Hikam, syarah yang ke-53. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. La tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Kata dia, jangan berkawan seseorang yang tidak membangkitkan semangat taat kepada Allah, amal kelakuannya, dan tidak memimpin engkau ke jalan Allah, kata-katanya. Dia kata tak usah duk kawan dengan orang yang tak bawa kita ingat kat Tuhan. Tak usah duk kawan je lah. Jangan kita duk bagi kat dia, orang panggil apa, persahabatan, seolah-olah dia ni sangat istimewa bagi kita. Sedangkan hidup dia tak pernah bawa kita bagi ingat pada Allah. Maka dia kata jangan berkawan orang macam ni. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyebut, Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu atau kama qala. Seorang akan mengikuti pendirian, iaitu kelakuan temannya, kata Nabi. Seorang dia akan ikut kelakuan, dia akan ikut perangai kawan dia. Kerana itu tiap orang harus memilih siapakah yang harus dekati dan siapa yang harus dibuat kawan dan teman. Jadi, nak berkawan, carilah orang yang dapat mengingatkan kita kepada Allah walaupun sedikit. Nabi kata, kalau kita nak berpasangan, pertama cari agama dia. Maknanya cari jiwa dia yang selalu dalam keadaan mengingati Allah. Maka dia boleh selamatkan kita. Dia boleh jadikan kita orang yang selalu tak jauh daripada Allah dalam kehidupan. Jumpa dia, kita ingat kat Tuhan. Jumpa dia, kita ingat kat Tuhan. Tak ada dia bercakap ni. Jumpa dia, kita ingat kat Tuhan. Cari orang macam ni. Kita akan selamat. No. Sufyan Ats-Tsauri berkata, siapa yang bergaul dengan orang banyak harus mengikuti mereka. Kata Sufyan, sahabat ni, kata, siapa yang duk kawan dengan orang-orang banyak ni, kena ikut perangai mereka. Kita duduk di kedai kopi, kita kena jadi orang kedai kopi. Kecuali kita orang yang boleh heret orang pergi kepada Tuhan. Kalau tidak, kita akan ikut mereka. No. Kita akan ikut seperti apa yang mereka buat, apa yang mereka faham, apa yang mereka pegang, apa yang mereka percaya. Maka, pilihlah kawan baik-baik. Kita duduk dengan ahli syariat, kita lama dengan ahli syariat. Kita tetap jadi ahli syariat. Bila orang cakap sikit tentang hakikat, kita dah mula tak senang. Kita dah mula macam tak percaya. Percaya apa? Macam kita ikut pendirian dia. Kecuali berkawan dengan ahli syariat yang ada hakikat. Kita akan selamat. Dan siapa yang mengikuti mereka harus bermuka-muka pada mereka. Kita duduk dengan kawan kita nak makan nasi goreng, nak dia belanja. Kita mesti kena ikut dia, mesti kena puji dia, mesti kena mengaku apa yang dia buat tu betul. Saya kita ambil faedah atas dia kerana kita terpaut dengan keadaan dia dan kita meniru dia. Kemudian dia kata, dan siapa yang bermuka-muka kepada mereka, maka binasalah seperti mereka pula. Siapa yang duduk tanpa binasa? Kita duduk main bola, kita tak cukup kuat iman, tak cukup kuat kita punya kesolehan kita. Maghrib pun kita tak balik. Kita duduk sembang sama macam mereka dan kita jadi mereka. Suhail bin Abdullah berkata, berhati-hati, jangan berkawan dengan 3 jenis manusia. Pertama, pejabat pemerintahan yang kejam. Jangan berkawan dengan orang yang politik sajalah hidup dia untuk kepentingan dia. Tak jaga hak lain. Jangan kawan dengan orang-orang yang duduk jadi pentadbir seperti ini.
Yang dia kira kuasa dia kira pengaruh dia tak peduli, tak bawa pun orang-orang bawahan dia kembali kepada Allah yang sebenarnya. Dan kedua, jangan kita bermuka-muka ahli qura', orang-orang agama yang bermuka-muka cari dunia dengan jual agama dengan harga yang murah. Kita jangan ambil orang ni. Cari publicity, cari populariti, jual agama. Yang ketiga, orang tasawuf yang bodoh tentang hakikat tasawuf. Tasawuf tapi dia tak tahu tasawuf tu apa. Dia main godam ikut dia ya, dia main godam ikut apa dia rasa aja. Maka berkawan dengan tiga ni, kerajaan yang zalim. Ahli-ahli agama yang suka bermuka-muka dan orang jahil tentang cerita-cerita rahsia agama. Maka jangan duduk dengan orang-orang macam ni. Pastinya kita akan binasa. Dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu berkata, sejahat teman iaitu masa engkau bermuka dan masa engkau minta maaf atau selalu mencari alasan. Kira ni kawan yang paling jahat. Dia tak pernah salah, orang lain yang salah. Dia tak pernah minta maaf, orang lain kena minta maaf kat dia. Dan bila ajak buat satu benda, alasan yang sampai dulu. Pasal apa? Pasal dia orang yang hati dia tak mengajak manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Mari kita bincang. Tentang teman. Jadi kalau ada okey Ustaz, kalau ada tanda-tanda ni tadi macam mana Ustaz? Apa kita dah boleh buat? Kita harus berhati-hati lah. Bukanlah bermusuh dengan dia, tapi berhati-hatilah. Bukan boleh setuju semua perkara. Jadi kita kena kuat lah. Sebab kalau kita tak kuat, dia akan heret kita ikut dia. Baik. Kena kerat selalulah pendapat yang kita nampak macam bersalahan dah pendapat ni, kerat terus ya. Baik. Adakah menjauhkan diri itu lebih baik Ustaz ke macam mana? Kalau tak merosakkan hubungan, jauhkan diri itu lebih baik. Kecuali pada perkara-perkara penting. Baik. Ya, next. Nabi kata lelaki nak kahwin, pertama cari agama. Kedua, cari ilmu. Tiga, cari bangsa. Keempat, cari harta. Kelima, cari rupa parah. Tapi nombor satu, cari agama. Sebab kalau dapat agama, kita tak penat sangat. Dia boleh buat sendiri. Ini kita duduk hari-hari dengan teman, dengan sahabat. Cakap ke dunia je, tak ada benda lain. Nak bawa pergi kat Tuhan pun bersebab dulu. Kena ada pahala dulu. Kena ada jangan pikat dosa dulu. Nak bawa pergi terus tak ada. Dapat teman macam ni dengan kita-kita, kelabu hati. Halo? Halo, ya. Dengar Ustaz, awak dengar. Senyap, awak dengar, okey. Habis semua fana Ustaz. Semua fana billah dah. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ustaz, kalau kita ada kawan yang baik. Siapa dia tu ni? Jauh sangat suara. Akmal. Yaman. Kuat sikit. Kalau kita ada kawan. Ada yang kawan? baik atau yang buruk, Ustaz. Macam mana kita nak lunaskan kita punya hablum minan nas dengan depa ni? Okey, yang baik ni kita boleh tengok daripada nilai persahabatan dia. Yang buruk pun kita boleh tengok daripada nilai persahabatan dia. Tapi dari segi nilai kemanusiaan kita jangan putus. Tapi dari segi nilai ilmu, nilai sasiah, akhlak, kita kena berhati-hati, kena tengok juga. Tak boleh bersetuju semua perkara dan kita tak boleh juga tolak semua perkara. Dan yang paling pasti jangan berkawan dengan orang yang dia ambil faedah dari kita.
Macam mana? Bila dia susah, dia pun nak berkawan dengan kita. Bila dia senang, dia menjauhkan diri dari kita. Jangan. Satu lagi, dia main kat kita kerana dia nak ambil dari kita je. Dia dapat, lepas tu dia tinggalkan. Hak ni berhati-hati sikit lah, sebab kita akan musnah keadaan ni. Jiwa kita tak tentram dengan orang macam ni. Kalau tu nak mana? Kita pun kena jadi orang yang tak ambil faedah. Aku berkawan dengan hang tak ada faedah apa. Cuma aku nak ajak hang balik kat Tuhan. Aku bukan kawan kerana sakit hang boleh dua kat aku, hang boleh tolong aku dah. Aku tak berkawan kerana tu. Aku kawan kerana hang boleh bawa hati aku ingat kat Allah Taala. Aku kawan dengan hang lah. Tapi kebanyakan kita berkawan ni kerana kebendaan lah, kerana keduniaan, kerana nama, pangkat, kedudukan, harta. Kita kawan kerana tu lah. Diorang kata, hang nak macam tu, hang dapat macam tu lah. Kita nak kawan dengan orang yang jujur, kita kena jujur dulu. Kita tengok diri kita buat sehabis-habis baik dalam diri kita. Baru boleh kita dapatkan yang baik. Kalau tidak, macam mana? Ustaz boleh kongsi cara, contohlah kita ada kawan yang cerita pasal dunia je lah, 24 jam dia dunia. Ustaz abang sikit macam mana kita nak ajak dia dengan cara yang paling berhemah lah, ada hikmah dia gitu. Abang dia. Hang sayang tak dekat Allah? Tanya dia. Hang kasih tak dekat Tuhan? Tanya dia, hang rindu tak dekat dia? Tanya dia, hang malu tak dekat dia? Kalau dia diam, belasah datang tu. Kalau dia jawab, kalau dia jawab, tengok yang jawab tu mirip dia ke mana. Okay. Mirip dia ke mana. Kalau dia ajak sparring, Ustaz? Sparring. Taruh dia sampai rapat. Kalau dia kata banyak juga, tanya dia soalan ni. Okay. Pasal apa Tuhan buat hang? Tanya dia, pasal apa Tuhan buat hang? Dan kenapa Tuhan buat hang untuk aku? Sebab dia nak bagi tahu kat aku, manusia yang paling binasa adalah manusia yang macam hang. Baik. Supaya aku kenal apa dia betul, apa dia salah. Hang lah tukang tunjuk kat aku yang salah. Dia tanya, siapa yang kata aku tu? Pasal hang tak pergi kat Tuhan pun. Hang bohong lah. Baik. Hang mengucap sehari-hari kalimah syahadah, hang pembohong besar. Dia mesti tak jawab lah. Silap elak bertumbuk orang dia. Aku tak nampak pun daripada mula sembang maka sampai sekarang. banyak, aku tak nampak pun daripada mula aku sembang sampai sekarang. Hang mirip kepada Allah Ta'ala macam mana Tuhan mengingati hang dan aku. Aku tak nampak pun terbit dari hang. Tanda hang tunjuk kat aku. Baik. Alright. Assalamualaikum Ustaz. Okay, boleh. Hakim tanya. Ya, Waalaikumsalam. Hakim ni Ustaz. Nak tanya sikit Ya, Ustaz. Hakim. Boleh bagi tips sikit tak macam mana kalau antara kita dengan orang terdekat kita, teman, tak kisahlah dari segi saudara ke keluarga ke orang tua ke, boleh bagi tips tak sikit Ustaz, macam mana kita nak bermula kepada mereka ni? Okey. Isteri lah kata. Boleh Ustaz. Okey, cuba Hakim abang dekat dia. Saya bersyukur. Saya sangat-sangat bersyukur ke Allah SWT. Dan syukur saya ni pun tak bercuri sebab saya tahu apa yang dia bagi tak selaya dengan apa yang saya syukur. Sangat syukur. Bagi penekanan sikit dekat syukur tu supaya dia bertanya. Dia kata kenapa? Kerana Allah Ta'ala anugerah awak pada saya. Awak yang sangat terbaik. Cungkil hati dia bagi dia ada rasa. Cungkil hati dia. Kita jangan cungkil.
korek hati dia, dia ada rasa, dia ada fikir, dia akan kembali. Tapi saya percaya kita jarang fikir. Maka dia tak boleh pergi lah, sebab kita tak bawa dia pergi. Tak ada, kena bawa dia pergi, kita pergi. Cara tu Ustaz cara tu. Apa nama, seronoknya saya dapat awak kerana Tuhan bagi dekat saya satu benda yang sangat berharga, milik dia untuk saya nikmati awak dan semua fa'il-fa'il yang ada dekat awak. Dia mesti renung. Oh, terbaik Ustaz. Terima kasih. Alright. Terima kasih. Baik. Ustaz, Ustaz, Ya Ali. bagi tahu sikit latihan untuk meningkatkan kita punya alertness ni Ustaz. Cara yang paling baik, kita selalu banyak berfikir. Kita ni berfikir tapi ke arah lain. Kita banyak berfikir. Paling baik berfikir apa yang kita nak bawa untuk bertemu Allah. Apa yang kita nak bawa untuk bertemu Allah bila kita dipanggil pulang besok. Apa yang kita nak bawa. Maka rajin berfikir ni akan timbul alertness pada setiap diri. Nanti dah aku mati apa aku nak bawa keluar dia. Kita nak bawa apa? Kita nak bawa pengenalan serta ingatan. Dan kita fikir, kita kenal dekat masa hidup ni. Dan kita ingat dekat dia, kalau hidup kita 24 jam ni. Yang ini menjadikan kita anak. Ditanya aja semalam sembang je. Saya kata, nak tamat ni. Sekejap Ustaz. Sekejap. Saya mute semua, lepas tu Ustaz cakap balik. Okey. Hello? Okey. Okey. Ustaz cakap balik. Macam mana tip, macam mana kita nak ada alertness kita kepada Allah setiap hari. Maka cara yang paling baik dan paling berkesan ialah kita kena banyak tafakur, kena banyak berfikir. Berfikir tentang Allah Ta'ala, berfikir tentang kesempurnaan sifat-sifat Allah Ta'ala ni, kena fikir. Dan kita kena tanya kat diri kita hari-hari supaya timbulnya alertness, timbulnya kepekaan kita pada Tuhan. Apa soalan yang perlu kita tanya setiap hari? Apa yang aku nak bawa untuk bertemu Allah Ta'ala besok di sana? Apa nak bawa? Kalau umumnya dia akan kata bawa amal ibadat. Semalam saya duduk sembang dengan sepupu saya, ada kematian malam ni. Dia kata baiknya kita di sana bila ibadat banyak di sini. Tentu lah saya kata, hang mai dulu ke dunia ni dengan ibadat ke? Bukankah hang kita semua mai dengan pengenalan? Bukankah kita semua mai ke dunia dengan penyaksian? Kita kenal, kita saksi dia. Macam mana pula kita kata nak balik jumpa dia dengan ibadat? Bukan bererti jangan buat ibadat dah. Kita kena balik dengan pengenalan. Ibadat yang ada pengenalan di dalam dia. Ibadat yang ada penyaksian dalam dia. Kita balik dengan kenal. Kita balik dengan apa? Dengan saksi. Kita nak balik dengan lain buat apa? Kita tak bawa kenal, kita nak pergi tahu mana? Kita nak cerita dekat siapa ibadat kita kalau kita tak kenal? Dan bila kita kenal, Tuhan nak tengok ibadat tu nak kira sampai macam mana? Adakah Tuhan tak tahu tentang ibadat ni? Dan bila kita tak kenal, kita duk belek-belek ibadat kita nak bagi Tuhan tahu. Dan saya tanya sahabat, tanya adik-adik saya. Kalaulah bekalan kita nak bawa balik, banyak mana bekalan
yang betul-betul mencukupi di sisi Allah, banyak mana bekalan tu. Banyak mana ibadat yang Tuhan terima. Inilah ibadat yang aku terima. Kuantiti dia banyak ni. Dan kualiti dia pula sampai tahu mana. Kalau nak ikhlas sampai macam mana. Kalau nak khusyuk sampai macam mana. Adakah itu yang kita nak bawa balik? Sedangkan Tuhan kata, dan kami dapati kamu datang kepada kami bersendirian. Sebagaimana kami jadikan kamu pada mulanya. Maknanya kita main dengan Allah, kita main dengan kasih sayang Allah, kita main dengan pandangan Allah, kita balik dengan kasih sayang Allah lah. Jadi adalah alertness kalau hari-hari kita fikirkan tentang apa kita nak bawa balik. Inilah tipnya. Kena banyak berfikir, merenung dan mengkaji melalui semua panca indera yang diberi Allah SWT pada kita untuk kita nikmati. Kalau tidak, tak ada. Itu tip dia insyaAllah. Baik. Okey, soalan lagi Ustaz. Ya. Macam mana kita nak kenal nafsu yang mendorong kita untuk buat baik dengan nafsu yang mendorong kita untuk buat jahat, Ustaz? Sebelum berlaku sesuatu tu, Ustaz. Okey. Contoh. Ya, contoh. Masuk waktu solat. Bunyi azan. Ya. Apa yang sampai dulu? Solat lah. Okey. Ingatan Tuhan sampai dulu. Okey. Pada kita yang lupa ni, dia mengingatkan. Aku teringat hang mai kat aku. Okey. Lepas tu, kita pun kata, nak kena pergi semayang. Tu nafsu yang nak ajak baik lah. Alright. Tiba-tiba, mailah seorang sahabat. Mai Zat. Weh, hang tahu tadi aku pergi kat tu, mereka duk kumun-kumun, rupanya kerajaan mai agih duit. Kita pun terpanggil. Maka yang tadi Tuhan beri, kita pun kata, Johor panjang ni lagi ya. Maknanya Ustaz, yang kedua tu dah tak betul lah. Dah tak betul ya? Pure je yang first tu tadi nah. Ya, sebab tu dia dah pandangan awal. Seawal pandang. Baik. Baik. Okay, next. Okay Ustaz, soalan daripada Nizam. Assalamualaikum Ustaz. Boleh terangkan berkenaan syafaat Rasulullah di akhirat nanti Ustaz? Kalau di sini kita bersikap, di sini kita berinteraksi, di sini kita menzahirkan, kita menunjukkan akan ciri-ciri kepada ciri-ciri Rasulullah SAW, maka ciri itulah yang dikatakan syafaat. Kalau di sini ciri-ciri itu tak ada, sifat-sifat itu tak ada, macam mana tubuh Nabi nak bagi syafaat, ciri itu tak ada kita. Nabi kenal kita melalui diri kita yang macam dia. Dia kenal lah kita. Kalau diri kita yang bukan macam dia, itulah syafaat dia. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Hakim ni. Ya Hakim. Ustaz nak tanya sikit. Kadang-kadang saya merenung, berfikir, bertafakur. Kadang-kadang sampai terlepas. Dah macam 2-3 hari terlepas subuh tangsur tak bangun. Saya bangun tu saya rasa Allah bersalahnya, rasa tak lengkapnya satu seharian hidup saya tu. Tapi macam mana tu Ustaz? Betul lah, tu sifat betul. Tapi betul ya, dah kata terlupa, bangkit, buat qada ke apa ke. Yalah. Betul tu. Okey, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey Ustaz, nak tanya pasal tadi Ustaz ada sentuh pasal qada kan Ustaz? Ya. Okey, so contohnya lah, kita ni dah 20 tahun, 30 tahun kita dah tinggal. Okey, kita ambil yang paling utama solat lah.
So Okay. adakah kita perlu 20-30 tahun tu kita nak kena qada, macam mana kiraan tu pula Ustaz? Kalau kita nak qada lah, tapi saya berkata kalau bacaan Fatihah kita salah waktu kita semayang dulu atau kita tak baca, kita kena qada Fatihah sama. Larat ke? Tak larat tak? Betul. Buat setakat kita larat, lepas tu angkat tangan, ya Allah aku tak mampu. Dan takkan Tuhan kata aku tak boleh yang kena buat juga. Takkan Tuhan kata begitu. Tapi perasaan malu tu kena ada. Allah tak patut. Tu kena ada yang tu. Nak So qada, jadi kalau nak qada semayang, kena qada semua yang silap. Kalau rokok silap, kena qada rokok tu begitu. Jadi kesimpulan dia tu bukanlah penikiraan tu yang kita Banyak nakkan sangat. Jadi penyesalan tu lah kat sini. Rasa bersalah, rasa malu tu sehingga kita nak buat. Walaupun kita tak boleh buat banyak pun, tapi kita nak buat juga. Okey tu, buat. Okey tak? Okay, next. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Akmal lagi. Ya Mal. Ustaz, tadi kita dah sentuh tajuk harus memilih kawan kan? Ya. Macam mana kalau ada macam kita dah lama tak bercakap dengan kawan kita ataupun ahli keluarga kita, tapi kita selalu teringat dekat dia. Adakah dia tanda silaturahim kita dia tu cacat ataupun silaturahim Teringat dekat dia tu silaturahim dah. Pergi lah, betulkan dia, pergi jumpa dia. Dia tak mau jumpa dia dengan saya, tapi tegur dia, jumpa dia. Kita dah pergi dah, dia tolak, tak ada masalah tu. Salahnya kita dah kekalkan silaturahim kita. Bahagian kita tak dituntut ya. Janganlah pula kita mengharapkan dia main kita. Baik Ustaz. Pergi jumpa. Orang Kedah kata pergi buat hemoi. Okey Ustaz, soalan daripada Khairuddin. Ustaz? Ya, dengar. Okey. Macam mana nak menghadapi perangai-perangai dia ni Ustaz? Datang dalam pelbagai bentuk dalam keliling kita ni Ustaz. Din, senang je Din. Bagaimana dia menghadapi perangai kita dengan dia? Cuba kita tengok macam mana dia hadapi kita dengan perangai kita yang kadang-kadang ni tak patut pun. Maka kalau dia boleh hadapi kita, kita pun mesti boleh hadapi dia. Ustaz. Ya. Kalau macam Allah tu dia bagi ujian yang kata sesuai dengan apa yang kita dapat tanggung. Ya. Macam mana pula yang ada kes yang bunuh diri pun semua Ustaz? Tuhan kata hang tak percaya kat aku. Hang buang hang punya kepercayaan dengan aku. Sebab tu hang bunuh diri. Hang punya pasal hang buat tu. Hang dah tahu semua, hang faham semua. Tapi hang buang kepercayaan dekat aku. Kerana hang ikut hang punya jiwa sedih lah apalah. Itu hang punya hal lah. Hang nak bunuh diri, berlaku lah. Tak ada masalah. Telan racun ke, cucuk corona masuk ke apa ke. Bunuh diri kita buat, maka takdir tu kita buat, bukan Tuhan buat. Kita pilih lah. Hang nak buat silakan, aku tolong tapi aku nak bangang. Kala jangan bersikap sedemikian. Saufa ta'lamun, nanti hang akan ketahui. Aku abang dah kang, tapi hang nak buat juga kerana hang kekasih aku dan aku tahu hang tak boleh buat melainkan dengan aku. Silakan. Tapi dia punya natijah hang tanggung sendiri. Jangan kata aku dah tentukan untuk hang nasib. Dah hang tentu sendiri tu.
Kalau nak bunuh diri tu pun Allah sayang lah kan. Tuhan kata, aku sayang kat hang nak buat. Dah mau sangat. Apa hang mau, jom. Tapi risiko hang tanggung. Jom. Jom. Duduk dalam neraka gitu. Tak percaya. Allah Tak percaya. Tak Hmm. ada pegangan. Kurang keyakinan. Nak buat, silakan. Aku bantu hang buat. Putus tali asa. Putus asa. Bukankah aku ni Tuhan? Bukankah aku ni pentadbir? Kenapa nak putus asa? Nah, Tapi kalau anak macam tu juga, jom lah. No problem. okay. Ustaz, saya pernah dengar dari orang bagus-bagus lah. Dia kata iman ni dia atas lagi dari akal. Macam mana tu, Ustaz? Ya. Dia sebelum ada akal, iman dah ada. Akal ni main ke dunia bawah dah. Baik. Masa di alam roh tu, iman dulu. Iman yang dulu sebab dia mengenai. Baik. Alright. Next. Ada 36 orang, Ustaz. Itulah. Sengap semua. Sengap semua. Ambil untung je ni. Sengap-sengap ni duduk dalam musim sejuk. Dia panggil hai benik. Berbernasi. Okay, Aizat. Ustaz, nak tanya yang apakah Muhammad bersama dengan kita setiap hari, Ustaz? Ya. Mesti bersama. Apa boleh terangkan lagi, Ustaz? Boleh terangkan lagi yang Nabi Muhammad bersama dengan kita setiap hari, Ustaz? Okey. Panjang cerita. Nak cerita ni Aizat weh. Saya ingat cerita 3 tahun kau 10 tahun kau. Allah Ta'ala buat Muhammad dulu dan Muhammad menerbitkan yang lain. Maka Muhammad dengan kita ni tak boleh lekang. Sebab rasa dia punya, pengetahuan dia punya. Maka apa saja yang tiba dekat kita atas rasa dan pengetahuan adalah daripada dia. Dan dia yang mengetahui tentang baik dan buruk. Dia yang mengetahui tentang diri dalam yang halus dia tahu. Maka ada waktu dia tak ada dengan kita? Tentunya tak ada. Tak ada. Sebab tak ada waktu. Tak ada waktu Tuhan terpisah dari Muhammad. Tak ada waktu. Maka Muhammad batin ni, Muhammad yang merasai, yang memahami, yang mengetahui, yang percaya ni, mana boleh dia tak ada? Dia tak ada jadi macam mana? Cuma kita tak mengetahui dia. Jadilah Nasrani, jadi Majusi, jadi Yahudi. Tapi Muhammad tetap berserta. Kalau Muhammad berserta dengan 3 mereka ni, dengan kita takkan dia tak berserta. Macam mana nak ada gerak dan diam kalau Muhammad tak berserta? Persoalannya tolak. Ya. Bagi tahu. Persoalannya tolak lah. Dia tak mau terima kata tu Muhammad. Mana ada benda lain atas alam ni? Ada Allah dan Muhammad ni saja. Yang lain itu terbit kerana kebesaran pandangan Allah kepada Muhammad. Besarnya Tuhan pandang Muhammad, terbitlah hal lain-lain ni. Maka pada yang lain-lain inilah Muhammad ni berdiri. Cuma dia menerima atau tak menerima. Yang lain ni dia menerima atau tak menerima Muhammad ni. Baik. Okey. Okey, soalan daripada Khairuddin, Ustaz. Masa dikatakan alastu bi rabbikum, kenapa kita tak ingat memori itu, Ustaz? Kalau kita ingat sekali lagi, kita duduk dengan Tuhan, kita nampak dengan Tuhan, baju pun tak pakai dah. Seluar pun tak pakai, makan pun tak apa, tak ada nilai dah kita. Letup buang yang tu, supaya ada nilai kehidupan tu. Maka nak bagi ada nilai semua tu, bawa balik pada kenal waktu tu, bawa balik ingat pada waktu tu. Maka hari ni bernilai lah hidup tu. Nilai kita dalam pandang Allah dan pandang memandang antara dua ni. Sebab tu dia tutup. Kalau dia buka, tak mau duduk pada hutan. Apa tak mau. Nak buat apa yang lain? Adakah dengan dia peringat melalui Al-Quran tu supaya kita cari balik, Ustaz? Ya. Suruh balik, cari balik tempat asal kita, apa yang kita kenal paling awal, apa yang kita tahu lah hidup kita paling awal.
Dia suruh kenal balik. Maka Baik. dia bawa lah Muhammad mai peringat. Nak peringat Muhammad saja, dia orang. Muhammad 12 Rabiul Awal ni dia orang. Takkan orang nak percaya. Orang yang dulu pada dia, dah dulu pada dia. Takkan nak percaya. Maka dia lengkapi dengan kitab. Sebab kitab tak boleh tolak. Sebelum dia pun kitab ada. Baik. Okay. Okay, next. Oi, 40 dah Ustaz. Mai mana? Okay Zat, nak tanya Zat. Ya. Okay, sebab kalau kita ikut, maksudnya kalau kita ikut sifat Allah kita ni, kita akan tak ada, kita takkan ada had. Tapi kalau betul ke, kalau dengan adanya sifat Muhammad tu baru kita ni akan ada potong sana, potong sini macam tu Zat? Kalau Ya, kita, betul. Sebab tu duduk pada Muhammad tu baru dia ada undang-undang. Tidak semua boleh. yang saya nak habaq tu undang-undang lah. Bila kita sampai ke sifat Muhammad tu baru dia ada undang-undang. Kalau dengan sifat Allah memang dia tak ada undang-undang. Tak ada undang, tapi terusnya dia tak ada hak. Okay, next. Saya tanya lah Ustaz. Orang tak nak tanya, saya tanya Ustaz. Ya. Okay, waktu Nabi Muhammad SAW berperang Badar, Ya. Nabi tengok macam mana tu Ustaz? Dia melihat kepada kebesaran Tuhan. Menghendakkan untuk membenarkan Allah Ta'ala dalam kehidupan di dunia ni, bukan yang lain. Dengan bala tentera yang ramai, dia menyaksikan kehendak Tuhan tu. Bagi suruh dia dirikan kebenaran tentang Tuhan, walaupun dengan bala tentera yang cukup ramai. Maka kepercayaan ni menghilangkan takut dia, menghilangkan risau dia. Apa dia nak cerita? Kita nak bawa jiwa kita kembali kepada Allah. Kita akan didatangi dengan berbagai-bagai musuh yang banyak. Bagai-bagai keadaan yang berlainan dan sangat-sangat mengerikan. Maka demi kebesaran Tuhan, kita pergi juga. Walaupun dengan sedikit. Atas pandangan Rasulullah SAW terhadap Tuhan, membangunkan keberanian dalam diri dia. Dan suara dia membangunkan keberanian dalam jiwa sahabat. Gerak tangan dia membangunkan kebesaran, membangunkan kekuatan dia. Maka di atas kekuatan diri mereka kerana memandang kebesaran Allah, kerana memandang sifat-sifat mulia Allah, menimbulkan pandangan yang silau pada musuh. Dia kalah bukan pasal ramai atau sikit. Dia kalah kerana silau pandangan dia tu terhadap diri orang-orang mukmin. Pasal apa tu? Pasal orang mukmin memandang kepada Tuhan tu. Mereka kalah bukan pasal ramai atau sikit. Mereka kalah pasal jiwa mereka jadi lemah melihat kepada kebesaran, kekuatan orang-orang mukmin kerana terbenanya kekuatan atas pandang orang mukmin terhadap Allah. Itu dia. Kalau begitu, kita bina kekuatan pandang Tuhan hari ini, kita mana risau, takut, pening semua tu. Waktu tu Nabi seru macam mana Ustaz? Sampai bangkit tu. Seru dengan jiwa dia melihat Tuhan terus direct. Melihat bagaimana Allah Ta'ala menyempurnakan sifat dia pada diri dia, pada diri Muhammad ni. Bagaimana Allah Ta'ala menyempurnakan segala kebesaran dia pada diri Muhammad. Maka ketika tu dia sebut atas nama Allah. Dia sebut yang tu je. Sahabat berdiri dah. Allahu Akbar. Atas nama Allah. Atas kebesaran Allah. Kalau kita pun kena seru lagu tu, kita pun pergi. Sebab semua orang ada yang... Hari ni orang cakap itulah, takbir. Nak membesarkan yang tu lah. Nak tunjuk tu. Tapi kita ni lebih nak berpolitik. Tak duduk betul-betul. Cuba duduk betul-betul. Sama je. Benda yang sama yang berlaku. Takkan Tuhan bagi dekat Rasulullah tak sama macam bagi kat kita. Sama je. Semua orang sama pun. Kita je tak tahu. Baik.
Okay, next. Sengak habis. Challenge sikit. Lama tak challenge Kalau Ustaz. kalau kita tak ada macam tu, Hmm. anak kita cakap sekali dia akan dengar. Kita takut. Nah, Kita takut kerana kekuatan kita tak bangun. baik. Kita dengar aku hebat. Kita cakap dia jeling, dia takut dah. Jenuh dia buat ayam jampi. Berlori tak jalan ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syahidin Ustaz, Syahidin ada soalan nak tanya sikit Ustaz. Sila Din, sila. Macam mana cara dalam kehidupan seharian ni supaya kita nak tegakkan sifat-sifat kehambaan tu supaya tetap berdiri sepanjang masa Ustaz? Okey, macam ni. Cuba kita renung kejadian diri kita. Kejadian fizikal kita cukup kita renung. Tuhan buat kita macam mana? Supaya kalau hari ni kita seorang pegawai besar. Kita seorang yang ada nama, kita ada kuasa. Tapi selalu kita belek keadaan fizikal kita yang dicipta Tuhan tu. Kita akan jadi orang yang selalu rasa diri hamba. Contoh sederhana. Kita ketua sekolah. Tapi Tuhan kita dah melihat bagaimana kita dari awal. Tuhan buat kita dari apa? Presiden. Tak berapa clear lah Ustaz suara. Kejap, saya... Okay. Dengar tak? Tu okey. Tu dengar. Okey. Macam mana kita nak selalu tengok diri kehambaan kita? Fizikal. Kita lihatlah kepada asal kejadian kita. Kita ni Tuhan cipta dari apa? Air mani. Kalau air mani ni dia panggil air apa? Air yang hina. Air yang hina, kotor. Kita duk rasa tak kata kita ni hina bila kita berpangkat dengan pengetua? Kita berpangkat dengan ketua polis, rasa dah hina. Kita berpangkat dengan menteri, kita berpangkat dengan menteri besar. Kita berpangkat dengan ketua pejabat, kita berpangkat dengan tok guru silat. Kita rasa dah hina tu. Rasa. Tapi kebanyakan tak rasa, Din. Apa bukti kata tak rasa? Buktinya ialah duk kena bagi nasihat setiap kali Jumaat. Kata hang tu hina. Tak rasa, kita tak rasa kata kita hina. Kalau tak ada pangkat, kita tak rasa. Ada pangkat? Lagi dia tak rasa. Senangkah seorang sultan pergi semayang, dia tak rasa dia sultan waktu tu? Allah. Senang kan nak rasa lagu tu? Maka takkan boleh rasa kehambaan bila kita tak balik pada rasa tu. Pernah tak rasa kita pergi ramai-ramai di masjid, kita rasa diri kita dibaluti dengan najis je, dan tak mau pergi dekat orang, takut orang kena najis kita, takut orang dapat busuk atas najis kita. Kita pernah rasa macam tu tak? Kita tak pernah rasa. Wahai kita boleh rasa dah setiap hari. Boleh rasa tak benda tu setiap hari? Nak kena perhati satu. Tak payah, Din. Allah Ta'ala suruh kita sujud je, cukup dah. Tapi selama kita sujud, kita nak rasa hina kan? Sujud nak sembah Tuhan. Kita duduk sujud selama ni nak pergi rasa hina kan? Nak pergi nak sembah Tuhan tu. Inilah benda yang tak boleh ada hamba tu. Wahai Tuhan buat kita tiap hari praktikal untuk rasa hamba tu. Sujud. Tengok nak dalam semayang 13 rukun. Sujud saja setiap satu rakaat buat 2 kali. Supaya kita merasai tu. Rukun lain semua sekali je dalam 13 rukun tu. Sujud 2 kali.
Tapi tetap kita tak merasa hina ketika sujud. Macam mana kita dengan wujud hambaan tu tak ada rasa hina. Walhal kepala kita ni tempat hebat dah. Junam duduk atas tanah. Sama dengan level tanah. Punggung tinggi lagi. Praktikal ni setiap hari bagi kita buat. Sehari 34 kali bagi kita buat. Adakah kita merasai tu? Kalau tak merasai, Tuhan katalah, fawailul lil musallin, celaka orang yang solat. Dia mana rasa apa? Tak rasa hamba tu. Tak payah banyak solatnya. Solat tu betul-betul merasakan kita ni hamba. Kita sujud, kita letak di bawah. Agong pun kena sujud, sultan pun sujud, menteri pun sujud. Tapi masalahnya konsep sujud menyembah Tuhan. Bukan sujud merasai hina. Dia buruh pula masa sujud Tuhan duduk depan dia. Reka pula. Lagi tak ada hina tu. Itulah masalah dia. Dia tak tahu sujud tu apa dia. Tuhan tak suruh buat benda lain hari. Dia suruh sujud setiap hari. Puasa sebulan 365 hari. 30 hari je setahun. Haji setahun sekali. Semua hidup sekali ya. Syahadah dengan solat kena buat setiap hari. Pasal apa nak suruh sedang kita hina. Ni. Sebab tu sujud praktikal dia sama pada semua orang. Semua peringkat, semua kedudukan, semua keadaan hidup. Praktikal dia sama. Jadi masalahnya orang sujud bukan nak merasa hina diri. Orang sujud nak sembah Tuhan. Dia ingat dia sembah Tuhan tu, Tuhan boleh jadi Tuhan. Ni selama ni tak ada Tuhan. Mereka dia sembah tu puluh sembah. Okey. Salam Ustaz. Daripada Hafiz. Ya. Kenapa segelintir orang bila kita bercerita tentang ilmu mengenal Allah, mereka mempertikaikan dalil dan hadis berkaitan Nur Muhammad, Ustaz? Pasal Tuhan kata khatamallahu ala qulubihim, telah kami peteri hati dia, wa ala sam'ihim, juga atas pendengaran telinga dia, wa ala absarihim, juga atas penglihatan mata dia, ghisyawah, kami labuhkan tirai, kami labuhkan hijab, walahum azabun azim, dan kami biarkan mereka lah azab yang berat. Apa dia? Dhalin, jadi sesat. Kita tak tahu kata tanda sesat tu. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Dia Waalaikumsalam. Sebelum tu nak bang. Puak-puak ni makan laksa tak pakai dalil. Makan bihun sup tak pakai dalil. Makan tom yum tak pakai dalil. Cerita pasal Nur Muhammad tak pakai dalil. Tu payah. Kopok lekor makan tak pakai dalil. Buah manggis tokak lepas satu plastik tak pakai dalil. Main tan Nur Muhammad kena ada dalil. Sebab dia tak nampak dalil pada diri dia, Ustaz. Sebab pasal tak nampak. Pasal Tuhan kata aku tutup hati dia. Aku tak kira dia faham. Baik. Ya, Assalamualaikum Ustaz Hakim ni. Ustaz nak tanya sikit, kalau daripada segi kaedah ilmu, kalau macam mana kita nak tahu kalau kita dah berjaya pergi kepada pecahan nafsu kita tu yang ada 7 peringkat tu daripada segi kaedah ilmu. Tengok fizikal kita menerima lagu mana. Nak bangkit semayang tahajud tengah malam, segan tak segan? Nak bangkit menghadap Tuhan tengah malam, segan? Nak bagi kat orang, sedekah dekat orang, rasa ragu-ragu dah. Tapi kau minta maaf dekat orang yang salah kita. Kita rosak. Tapi minta maaf dia yang buat salah kita. Ada rasa ragu-ragu tak? Kita orang nak minta doa. Belah orang buat kita ingat tak? Dan belah kita buat kat orang ingat tak ingat? Belah orang buat kat kita, ingat betul. Belah kita buat kat orang. Tahu lah nafsu kita duk tahu nak. Amarah, lawama, mulhama. Mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamaliyah. Kita boleh tahu lah duk tahu nak.
Bila orang main kutuk kita rasa guna. Bila kita kutuk orang rasa guna. Tu maksudnya kita tahu sendiri lah, Ustaz. Mestinya wajib kita tahu ni. Kalau siapa kata tak tahu, jadikan bin lah, lagi bagus. Orang boleh buat kambing bakar. Terima kasih Ustaz. Okey, kita pukul anak siang. Malam rasa apa? Mesti ada rasa. Kalau malam tak rasa, kita Biasa. bukan orang. Muka orang. Cuma pasal nak pretend kata kita ni ayah, tak ada lah rasa. Bohong. Rasa sedih mesti ada. Rasa tak patut mesti ada. Sebab tu sifat Tuhan tu. Dulu tak pandai layan, sekarang pandai layan. Tu lah pasal. Bagus ha. Okay, next. Okay, next. 2 jam dah kita duduk sana ni tau. 2 jam. Petak dah punggung-punggung ni. Kena duduk atas cushion, Ustaz. Bawah ni ada cushion. Ha. Duduk atas cushion tak risau sakit dia turun pelan-pelan sakit belakang. Ha. Jadi kalau ada kursi ergonomik ni best ya. Tu lah. Ha. Meja satu, kursi Wah. satu. Wah, cun. Cun. Boleh. Nanti. Kita uruskan. Masya-Allah. Kita usahakan, insya-Allah. Ya, betul. Hidup. Sekali lepas awak main truck polis, duduk atas truck. Makan nasi kawah. Ambil. Aduh. Kita rosakkan semua, Ustaz. Tapi yang pastinya Nabi kata, kalau kamu ingin kembali kepada Allah dan kamu betul-betul ingin kembali kepada aku, siapkanlah diri kamu untuk menghadapi segala kesukaran. Ya. Oh, Okey, Ustaz. Soalan dari Khairuddin. Ustaz, Ya, Din. adakah ahli kitab yang disebut dalam Al-Quran itu merujuk kepada ahli-ahli kitab sekarang yang lebih memperdagangkan sijil dan kitab tapi tak menceritakan kebesaran tentang Tuhan? Ya, betul. Orang buta tak pakai kitab pun. Dia tetap hidup. Dia tetap damai. Tak pakai kitab pun. Sebab apa? Sebab kitab yang sebenar, diri dia yang memahami tu. Dia faham, diri faham tu. Kitab ni tempat rujuk. Nak rujuk kat mana? Kalau tak ditulis. Oh, tulis. Habis tu nak menulis, nak rujuk kat mana? Rujuk kat diri yang nak menulis lah. Maka diri yang menulis, itulah kitab. Baik. Ya, next. Next. Ustaz. Oh, Ustaz. Ya, saya. Okey. Kita ni selalu bersangka-sangka dengan Tuhan. Jadi Ya. dalam sifat bersangka-sangka tu, adakah itu adalah sifat munafik yang paling nyata dan sifat syirik yang paling utama? Itu bukan munafik, bukan syirik. Itu kapiak. Allahu Akbar. Orang Yahudi sangka. Orang Majusi sangka. Orang Nasrani sangka. Tu lah kapiak. Oh. Jadi yang disebut munafik dengan syirik ni macam mana, Ustaz? Munafik ni, dia tu kapiak dah. Tapi dia tunjuk kata dia beriman. Syirik ni, Tuhan tu satu, dia letak 2, 3. Dan diri yang besar syirik dia dengan Tuhan, diri dia sendirilah. Dia tahu, dia reti, dia faham, dia tu, dia ni. Dia tak tengok Tuhan tu, dia tengok dia. Itu syirik. Kapiak ni tolak Tuhan tu. Ada Tuhan lain. Diri dia. Okey. Okay, next.
Ustaz. Soalan. Ustaz. Bagi cara sikit Ustaz, tak nak bagi orang panggil bosan ni Ustaz. Macam mana Ustaz? Okey. Bosan. Kalau kita tengok benda, Tuhan tak tetap. Dia suka tukar supaya kita tak bosan. Awan dia buat, dia tak kekal, dia ubah. Supaya kita tak bosan. Sebab kita bukan macam tu, kita terus. Jiwa kita selalu nak lebih. Cuba kita tengok Tuhan tukar hari-hari. Dia tak pernah kekal, dia tukar. Malah dia tukar supaya tak bosan, rambut putih, rambut hitam dia tukar rambut putih. Tahu-tahu masuk 7 kaki. Tahu-tahu masuk dalam tanah. Dia tak mau bagi bosan. Dan benda perkara yang tak boleh bosan Tuhan saja. Yang lain pastinya bosan. Sebab dia tak boleh kita terikat dengan apa-apa pun. Dia suruh kita terikat dengan dia. Sebab terikat dengan benda bosan. Sebab tu dia ubah. Duduk rumah yang sama pun situasi dia ubah. Duduk meja yang sama pun setiap hari dia ubah. Dia tak bagi tetap. Baik. Assalamualaikum Ustaz, tanya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang bersama dengan Tuhan tu Ustaz. Saya macam antara dapat tak dapat. Yang bersama bersama ke yang berserta? bersama dengan Tuhan. Berserta. Tak apalah, bersama, berserta, dua-dua boleh, bahasa je pun. Sama lah. Wa fi anfusikum. Bukan. Wa huwa ma'akum. Kemana saja kamu berada, ainama kuntum. Aku sentiasa berserta kamu. Kita teringin nak makan. Tu, teringin tu, kehendak tu. Siapa punya? Tentulah Allah. Dia punya. Kalau dia punya terpisahkah diri dia dengan sifat kehendak tu, terpisah tak? Tak. Kalau tak terpisah, tentu berserta. Tentu berserta. Sebab kita tak boleh berdiri sendiri, melainkan berserta dengan dia. Bukan kita berserta dengan dia, dia berserta dengan kita. Tak kisahlah buat baik ke, buat jahat ke. Sama. Buat baik ke buat jahat sama. Gerak dan diam kita mesti dia berserta. Cuma dia bagilah Rasulullah cerita tentang undang-undang terpisah, dapat memilih antara dua. Dia bagi dua perkara, kanan, kiri, gelap, cerah. Supaya terpisah antara yang beriman dan yang kufur. Tetapi tak boleh sendiri. Mesti dengan dia. Masuk surga pun dengan dia, masuk neraka pun dengan dia. Cuma yang masuk kita, yang rasa kita. Tapi dengan dia, dia tak masuk dan dia tak rasa. Semasa kita buat pilihan Ustaz. Semasa kita memilih nak buat baik ke buat jahat ke. Ya. Mesti dengan dia. Sebab hak untuk memilih adalah hak kita. Tapi dia punya mesti. Sebab kita tak boleh buat. Kita tak boleh memiliki. Kita merasai je. Kalau Tuhan tak berserta dengan kita, nak pilih guna. Lembu kambing pun Tuhan berserta, tambahlah orang. Jadi apa ni? Pilihan kita tu tanggungjawab kita lah yang akan dipersoalkan tu. Takkan kita buat Tuhan kena. Macam tu. Yang sedap aku pula kena Baik. Ampulun. Sedap bukan aku. Pula aku kena. Banyak cantik. Tentu saja berlumut Ustaz. Tumbuh temucut, berlumut, tumbuh segala macam ni, kapet rumput semua tumbuh. Okay, next. Okay Ustaz, berkenaan dengan tadi soalan Saudara Zahrul tadi, adakah dengan cara macam tu, orang yang berfikiran macam tu, dia akan ambil mudah Ustaz? Macam mana tu Ustaz? Ya, betul. Dia tak boleh. Kalau dia ambil mudah, dia silap. Dia bukan ada pada hamba. Hamba dia tak ambil mudah.
Baik. Hamba mesti dia very serious dalam semua perkara sebab dia tahu dia hamba. Kalau ambil mudah iblis Halus masuk tu Ustaz. Betul. Itulah. Sebab kita diri ni lemah kan. Alah aku lemah. Ya. Tak boleh buat apa-apa. Tak apa. Tuhan kata lemah-lemah nasi 2 pinggan. Itulah pasal. Itu bukan hantuan, itu hang kebun. Aduh Ustaz, ada soalan dari Aizat. Terangkan lagi orang tasawuf yang bodoh tentang hakikat tasawuf. Dia tanya yang syarat. Dia bercakap tentang diri tasawuf, diri suci, diri bersih. Suci bersih apa? Suci bersih dari yang lain. Suci pandangan mata dia melihat yang lain kecuali dia melihat Allah. Suci pendengaran telinga dia mendengar yang lain kecuali mendengar tentang diri Tuhan, mendengar tentang apa yang dilihat tentang kebesaran Tuhan melalui apa yang dia dengar. Dia bercakap tentang benda tu, dia tak tahu apa dia. Okey. Dia nak bang diri dia tasawuf. Tasawuf ni suci lah, bersih. Dia tak tahu pun bersih tu apa dia. Bila dia tak tahu, dia mereka. Adakah ini termasuk juga dengan golongan tertipu Ustaz? Ya, betul. Okey. Mukadzibin. Tertipu. Mukadzibin ni menipu. Tapi dengan tertipu sama. Ya, baik. Oh, ada Malik Ustaz masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Apa khabar? Sihat ke? Halal ni mana senyap ni? Cerita ke? Tanya ke? Itulah pasal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Ustaz sihat? Balik sihat? Sihat. Ni suara kerinduan. Aduh. Allah. Saya macam kenal kawan saya Zarul tu.